Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang ke channel aku, nama aku Hora dan channel YouTube aku Hora Hori. So, jangan alih siaran anda berada di saluran yang betul. So, untuk malam ini kita akan mengadakan satu lagi segmen ulas gaya yang mana kita akan bercakap satu kasut yang ikonik. So, untuk kali ini dah kita stop cakap pasal Nike, kita akan beralih kepada Adidas. Oh ya, sebelum tu kepada yang sebelum terlupa, kepada yang masih belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share dan bagi like jika kamu rasa video aku ni mantap. Dan boleh bagi kritikan kalau sudi, sebab aku tak nampak lagi apa-apa komen kritikan. Kita teruskan ke video kita yang seterusnya untuk ulas gaya untuk kali ini. Kita teruskan. Okeylah, seperti yang kau boleh nampak di hadapan aku ni adalah kotak Adidas Yeezy 350. Sebenarnya kasut ni anggaran retail di website Adidas adalah antara 900 hingga ke 1000 lebih ringgit Malaysia. So nak dapatkan dia pun bukan senang sebab kita kena masuk lebih kurang macam raffle lah, ataupun undian secara random. Kita akan beratur dan tunggu queue. Berbanding dengan Nike, kita akan masuk siapa cepat dia dapat. So kalau siapa-siapa yang pandai pakai bot tu ataupun yang pantas, akan menjadi rezeki dia lah. So tanpa melengahkan masa, kita ulas dahulu dia punya kotak. So kotak dia plain brown, macam mana kebanyakan kotak shipping biasa, berbanding dengan Nike kan. Dia berwarna hitam untuk Adidas Yeezy ni, walaupun kasut dia berharga 900 ke atas. Aftermarket 1000 lebih. Aftermarket bukan daripada adidas.com.my. Dia tulis kat sini 350. Kalau nak cakap yang ni 300 juga tak tahulah kan. Dan kat tepi ni kosong. Dan di bahagian hadapan dah tulis Yeezy Boost. Sebab apa dia panggil Yeezy Boost? Sebab dia pakai teknologi boost dalam pembinaan kotak ini. Kotak pula dalam penggunaan kat sini. So di sini dah tulis made by Adidas. So, jangan korang cakap made in Thailand ke Vietnam, sebab kita tak buka lagi, tunggu. So untuk kali ini kita akan bercakap pasal Yeezy Boost 350 V2. Sebab yang first dia launch 2015 tu dia dipanggil V1. Okay. Untuk saiz ni saiz angka Jerman lah. So aku pun tak boleh nak test fit macam mana perasaan dia. So cara nak buka kotak ni, just buka dia punya selak dekat sini, and then masukkan jari, terus balik, bodoh balik. So kita akan tarik. Ui, timbang juga kasut orang ni kan koyak. Okey, ini dia kasut. Yeezy Boost ni kita tarik keluar macam ni lagi elok, nanti rosak kotak orang. Dan dalam ni tengok apa, kotak ni jangan tarik sebab memang itu maksimum dia. Kita boleh tarik macam ni maksimum. Ini dia ada pesanan penaja dalam kotak ni, dan dia ada sepasang. Kalau kita selak kertas zurih ni, pasang kasut Yeezy Boost. Okey, untuk kali ini kita akan ambil sepatu di sebelah kiri, langkah kiri kita. So sebelum kita ulas pasal material kasut ni, bahan-bahan yang digunakan, kita akan membuat kembali kita sekali lagi. So untuk kali ini kita akan ulas pasal material yang terdapat pada Yeezy 350 version 2 ni. So untuk bahagian upper sole ni, dia menggunakan teknologi Prime Knit. Ya, seperti Adidas dia memang akan pakai Prime Knit kalau teknologi sulaman ni. Kalau Nike Prime Knit, seperti yang aku pernah bagi tahu dalam video yang sebelum ni, Puma dikenali sebagai Evo ni. Material ni merupakan satu option yang premium dan selesa.
So berbeza dengan kebiasaan Prime Knit yang ada pada kasut-kasut Adidas, untuk Yeezy ni dia menggunakan beberapa teknik sulaman pada corak kasut tersebut. Lepas tu dia memang directly, dia punya guard tali kasut ni, lace guard ni pun dia adalah satu bentuk daripada Yeezy tu sendiri. Sebenarnya Yeezy ni jenis pemakaian bukan untuk performance, lebih kepada casual. So mungkin dia tidak memerlukan satu grip yang cukup bagus lah, yang cukup untuk digunakan sewaktu berlari. Okey, kalau kita boleh tengok di sini, kita ada beberapa texture. Ini bahagian dalam, ini bahagian luar. So antara Yeezy yang aku berkenan tu, dia ada tulis kat sini SPLY 350. Tapi yang ni dia tak ada. Yang ni, oh ya, lupa nak bagi tahu. Yang ni adalah Yeezy Boost 350 version 2 Fade. Nama kasut ni adalah Fade. Dia ada macam-macam colorways, dan salah satunya yang ni Fade, yang dilancarkan pada awal November baru-baru ni untuk pasaran Asia. So yang ni Jiman tu dia dapat dekat adidas.com.my setelah beratur beberapa minit. So luck dia, mungkin Yeezy ni dah bukan lagi satu kasut yang agak unik, disebabkan Adidas, masalah Adidas ni itulah, dia keluarkan satu jenis kasut tu dan dia bermain dengan dia punya warna dan reka bentuk, tapi siluet yang sama, material yang sama beberapa kali, menyebabkan kasut itu tidak lagi eksklusif, tidak kelihatan eksklusif lah. Walaupun harga dia masih boleh maintain. Kalau dulu orang cakap Yeezy Boost ni aftermarket dia boleh cecah kasut Balenciaga, tapi lately kasut ni kalau beli retail price 900, tapi still boleh dapat lagi harga around, untuk easy sell lah 100, 1100. So margin dalam 200 macam tu je lah untuk modal yang agak besar. So kalau kita boleh tengok di sini, dia punya upper sole dia ni, selain daripada material Prime Knit, dekat heel ni dia ada 3 stripes, design with 3 stripes lah, iconic Yeezy tu, iconic Adidas. So untuk bahagian belakang tumit ni, dia ada sambungan dia juga di bahagian depan. So dia sambung kat sini. Dia punya lip dia jenis close, sekali dengan bukaan ruang untuk masukkan kaki ni. Cuma yang membezakan Yeezy ni, yang membuatkan dia selesa, dia tambah padding dekat belakang ni. So dekat heel pun dia support, dekat tengah ni dia pun support, dekat toe pun kita takkan rasa macam terlalu ketat lah, sebab teknologi Prime Knit tu sendiri. Dan dekat tepi wall ni pun dia ada sedikit padding, dan juga di kiri kanan dia ada padding, membuatkan kasut ni memang sedap dipakai. So at least kaki tu, teknologi Prime Knit ni lebih kepada elastik dan juga ventilation. Malangnya kalau teknologi Prime Knit ni kalau basah, dia akan jadi satu masalah lah pada pengguna tu sendiri, untuk elakkan menggunakan di kawasan yang berair. So dekat dalam insole dia, kalau kita tengok, okey, ini adalah insole dia. Kat bahagian dalam dia ada sedikit stretchable bawah, surprisingly agak nipis, dan warna yang biasa saja, cuma tulis tu Adidas Yeezy. Itu sajalah yang membuatkan ianya special. Dan ada logo Adidas original di situ. Oh, dekat dalam seperti juga NMD, cuma NMD yang version 1 tu dia direct contact. So kita mungkin tanpa insole dia, ada setengah orang suka, tapi macam aku tak berapa suka sangat lah. Tali ni agak menarik kalau ada orang pandai ikat dalam cara yang unik.
So kalau kita boleh tengok kat sini, untuk bahagian yang orang cakap robust, untuk bahagian tepi antara buku lali tu kan, macam di kasut kan, ni bukan ibu jari, dan bawah tu kat sini dia selalu ada geseran. So dia buat kat bahagian ni sulaman yang berbeza dan sedikit tebal. So kalau rasa sulaman yang lembut ni berada kat sini, mungkin dia akan mudah terkoyak lah. Itu pandangan peribadi aku. So untuk bahagian tapak pula, dia adalah one whole set, dia molded terus. So kalau tapak ni rosak, memang chances untuk repair tu tak ada, baik beli baru lah. Dia bagi kat sini rubber, kalau kita nampak tu semi transparent ataupun translucent dia panggil. Lu cahaya, kita still boleh nampak boost yang kat dalam tu. Dan bila kita tengok di bahagian tapak, macam ni corak tu, kita boleh nampak ni boost yang macam polystyrene tu. Untuk melindungi structure ni, dia moldkan rubber tu apa yang cakap, getah loop cahaya ni sekali dengan tapak dia. So kalau tapak ni direct, dia punya ketahanan dia tu akan dipersoalkan. Kat bawah ni ada tulis boost, dan kat atas ni ada Adidas dan logo Adidas original tu. Oh ya, sebenarnya aku nak buat perbandingan selepas Yeezy Boost ni dihasilkan, dia sebenarnya ada keluarkan adik dia juga. Yang tu aku ada belilah satu, sebabkan tak mampu nak beli Yeezy. Ni dia, nampak seakan sama kan. Warna pun kebetulan lebih kurang sama. Oh ya, yang ni dia panggil Yeezy Tubular Shadow ke Dawn. Nanti aku letak lah nama dia, sebab Tubular ni pun ada banyak jenis. So sama juga konsep dengan Yeezy. Cuma aku pernah tengok ada seorang pengulas tu, dia pernah buat antara comparison, perbandingan antara kasut ni dengan kasut Yeezy tu. Disebabkan dia punya midsole dia ni lah. Sebab yalah, yang ni tak ada boost kan. Tapak pun kalau tengok lebih kurang seakan sama, siluet yang sama, material aja yang berbeza. Yalah, satu kasut harga 900, yang ni tak silap retail dia 600. Aku beli pun separuh daripada tu. Masa tu Cik Izzuan, dia tolong aku beli daripada overseas. So far aku rasa masih lagi berpuas hati sampai sekarang. Kasut ni pun dah berusia lebih kurang 2016 ni, antara kasut ketiga keempat yang ada dalam koleksi aku so far sejak aku start kumpul kasut tu. Lebih kurang 2017 lah, 2017 sampai sekarang still legit lagi lah untuk aku pakai. Sebab yang ni material dia tak ada satu prime knit pun. Yang ni Kevlar. Yang ni aku tak tahu apa dia, sulaman apa aku tak tahu. Dan dia ada kulit dekat tag dia atas tu sikit. Tali, kalau tengok tali Tubular ni dengan Yeezy ni lebih tebal lah kan. Ada setengah orang yang dia buat simpulan, buat kat ujung. Yang tu yang membuatkan ianya nampak menarik. Baiklah, sekian saja ulasan aku pasal kasut Yeezy Boost ni. So pada siapa yang berminat, anda bolehlah cuba-cuba layari website adidas.com.my dan klik notification pada sebarang keluaran baru Adidas. So far yang ni dia dah jadi macam season kasut. Mungkin dalam sebulan tu 2-3 kali launch, kalau siapa-siapa yang follow rapat lah pasal keluaran Adidas Yeezy ni. So sekian saja ulasan aku untuk kali ini. Selamat malam dan terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Hari ini aku rasa mataku mungkin tak nampak rabak sikit lah. Kalau kebiasaan mata dah merah-merah kan. Ini aku bersiaran awal sikit untuk cuba ceritakan lebih banyak pasal Yeezy ni. Okay, terima kasih sekali lagi kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Oh ya,
Sebelum tu mungkin aku akan buat satu lagi ulasan special lepas ni. Kita akan ada satu kasut daripada Adidas juga. Okey, kita akan stop cakap pasal Nike buat sementara waktu. Satu kasut yang mana menggabungkan 3 jenama yang terkenal. So nak tahu apa, teruskan follow Ora Hore channel YouTube sehingga kita bertemu lagi. Sekian salam, selamat malam, assalamualaikum.